Baik, kita mulakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ahzab, ia mulai daripada ayat 5. Ud'uhum, panggillah olehmu akan mereka. Panggillah olehmu akan mereka. Li'abaihim, bagi bapa-bapa mereka. Wa aksatu, dia lebih adil. Indallah, di sisi Allah. Fa'in, maka jika lam ta'lamu, tidak kamu ketahui, aba'ahum, akan bapa-bapa mereka, wa ikhwanukum, maka saudara-saudara kamu, fiddin, dalam agama. Wa mawalikum, dan maula, maula kamu. Walaisa, dan tidaklah, alaikum, atas kamu, junah, kesalahan, fima, pada apa yang, akhtotum, telah tersalah kamu. Bihi, dengannya. Walakin, dan tetapi, ma, apa yang, ta'ammadat, telah bersengaja ia. Telah bersengaja ia. Qulubukum, oleh hati-hati kamu. Wa kana Allah, dan adalah Allah, Ghafuron, amat pengampun, Rahim, lagi amat penyayang. Rahimah, lagi amat penyayang. Baik, saya masuk mula. Ud'uhum li'abaihim, panggillah olehmu akan mereka, ya, bagi bapa-bapa mereka. Maksudnya, anak itu contohnya Ruslan bin Ali.
Jadi kalau bapa dia ahli, yang anak angkat ni, anak angkat, binkanlah saja kepada ahli. Ya, sebab memang anak ahli. Kita ni bapa angkat. Ya. Janganlah binkan kat kita. Ya, sebab kita bukan wali dia, dan kita bukan bapa dia sebenar. Ya. Jadi binkanlah. Ya. Katakanlah, kalau anak angkat, tetaplah anak angkat, biar dia jelas. Jangan nak disorok-sorokkan. Ya. Maknanya anak ni terikut kepada siapa yang membesarkan dia, siapa yang berbudi dengan dia, siapa yang berlaku baik dengan dia, maka dialah yang akan diikut. Ya, walaupun dia punya keluarga sebenar, mak ayah sebenar. Ya, maka dia akan lebih kepada mak ayah angkat dia. Sebab itu, kena binkanlah kepada bapa-bapa mereka. Wa aqsatu indallah, dia lebih adil di sisi Allah. Fa'in lam taf'alu, maka jika tidak kamu ketahui aba'ahu, akan bapa-bapa mereka, wa ikhwanukum fid din, maka saudara-saudara kamu dalam agama. Maknanya anak ni anak kutip, tak tahu pun mana bapa dia, anak terbuang. Anak terbuang, tak tahu bapa dia, siapa bapa dia. Maka untuk sebagai kita binkanlah kepada saudara-saudara kamu, supaya dia ada bin fiddin, dalam agama. Wa mawalikum, dan maula kamu. Apa maula ni? Maula ni ialah, catat ialah pengiring, yang dilindungi. Maksudnya sekarang ni, jika kamu tidak ketahui bapa-bapa mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama, dan maula-maula kamu. Maula-maula ni ialah pengiring yang dilindungi. Maknanya kita bagilah dia nama. Nama tu bukan bin kepada saudara-saudara, bukan. Maknanya kita boleh panggil dia, panggil macam mana kita memanggil saudara-saudara kita dalam agama kita. Janganlah dinamakan yang tak baik, ataupun kepada pengiring-pengiring yang dilindungi. Orang Arab ni biasanya kadang dia kata macam ni, dia katakan kalau orang Arab ni dia kata Abu Qasim contohnya, sedangkan Qasim itu ialah anak. Anak. Jadi si Abu tu ialah bapa. Bapa tu Muhammad, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu ada anak. Ada anak, dan terkadang anak itu disebut kepada pembelanya. Contohnya kita kata tadi Abu Qasim, bapa Qasim. Bapa Qasim itu siapa? Iaitu Nabi. Bapa Qasim. Jadi gelaran kepada si pembela itu,
pembela tu contohnya bapa Qasim, iaitu Nabi Muhammad, nama anak Qasim. Jadi sampai ya, orang kadang tak kenal nama Muhammad, dia kenal hanya bapa Qasim. Contohnya macam tu. Ya. Ibnu Abbas apa? Ibnu Abbas, anak Abbas. Jadi dia banyak gunakan gelaran macam itulah. Anak Abbas, Ibnu Abbas, anak Abbas. Jadi nama anak tak tahu. Yang tahu ialah Abbas. Ya. Jadi orang Arab biasa menggelarkan macam tu. Contohnya misal kata yang ambil angkat ni, yang ambil angkat ni ialah Ibrahim. Ya. Maka dibuatlah panggilan ya anak Ibrahim. Ibnu Ibrahim. Macam tu. Ibnu Ibrahim. Anak Ibrahim. Ataupun yang ya melindungi mereka. Maula-maula ataupun maula-maula yang melindungi mereka. Contohnya maula tu misal kata ya dinamakan sebagai ya Umar. Letaklah Ibnu Umar. Macam tu. Itu panggilan-panggilan Arab lah ya. Yang tak kena panggilan tu macam kita kata ya kita namakan anak ya Siti Fatimah. Ya Siti Fatimah. Jadi ya baru lahir dah dipanggil makcik Fatimah. Jadi Siti Fatimah. Itu gelaran yang tak kena. Ya. Nah, gelaran Siti ni bila dia dah dewasa, macam kita dah dewasa dipanggil makcik. Nah, baru lahir ya dia dipanggil makcik. Ya. Ataupun baru lahir kalau lelaki ya dinamakan sebagai ya Abu Qasim. Contohlah baru lahir Abu Qasim. Macam mana pula baru lahir dah jadi bapa Qasim ya. Ya. Itu tak kena ya. Walaisa alaikum junahun fima ahtautum, dan tidak ada atas kamu kesalahan pada apa yang telah tersalah kamu bihi dengannya ya, walakin ma ta'ammadat qulubuhum, dan tetapi apa yang telah tersengaja ia oleh hati-hati kamu, bersengaja ia oleh hati-hati kamu. Maknanya kalau dulu tak tahu hukum, dia tahu-tahu dia dibinkan kepada yang membela. Jadi bila dibinkan kepada yang membela, sedangkan dia dulu tak tahu, tak salah, benda dah register, tak salah. Ya, yang salah ni kita sengaja, tak amadat, kita sengajakan supaya anak ni ya dia tahu akulah bapaknya, sedangkan ya kita bukan bapa dia. Ya. Apalagi perempuan, lagi kacau. Ya, kita pula jadi wali dia, sedangkan kita bukan wali dia. Macam inilah kesalahan-kesalahan. Ya. Nah, kalau misal kata tak sengaja, contohnya misal kata dia ambil anak perempuan, dibinkan kepada ya yang membela, ya, contohnya, tu masa tu dia tak tahu. Ya, kemudian bila dia belajar, Allah dah salah. Bila salah, ya, anak ni nak kahwin. Tapi dia dah tahu dah anak ni nak kahwin. Maka berundinglah secara betul dia nak buat ya nak mendirikan masjid. Biarlah masjid tu sempurna. Ibaratnya macam itulah. Biarlah masjid tu sempurna. Ya. Kita bukan pengasasnya. Ya. Maka carilah dia punya wali dia sebenar. Kalau tak dapat, wali hakim, bukan kita. Ya. Ini kalau dia dah tahu. Kalau dia dah terlanjur terlepas, contohnya dulu kita jadi wali. Macam mana? Dulu kita jadi wali dia. Kita tak tahu. Ya, kita jadi wali dia. Ya. Kita tak tahu hukum lah contohnya. Macam mana nak buat? Ya, maka kita boleh ya buatkan pengakuan.
kita nikahkan balik anak itu dengan nikah yang mana tidak resmi lah, tapi nikahlah balik macam tu. Buat pernikahan tu dengan tidak resmi. Yang penting ada yang menikahkan, ada saksi. Cukup rukun nikah, selesai. Tapi yang asal-asal lah, register asal tu tak boleh nak ubah lah, nampaknya. Baik, sambung lagi ayat yang ke-6. An-Nabiyu, Nabi. An-Nabiyu, Nabi. Ula aula, lebih utama. Bil mu'minin, dengan orang-orang yang beriman. Min anfusihim, daripada diri-diri mereka. Wa azwajuhu, dan istri-istrinya. Ummahatuhum, ibu-ibu mereka. Wa ulul arham, wa ulu, dan orang-orang yang mempunyai al-arham, keluarga. Bracket, keluarga terdekat. Ba'duhum, sebagian mereka. Aula, lebih utama. Bibadin, dengan sebahagian. Fi kitabillah, dalam kitab Allah. Minal mu'minin, daripada orang-orang yang beriman. Wal muhajirin, dan orang-orang muhajirin. Illa, melainkan. An taf'alu, an bahawa. Taf'alu, kamu perbuat. Ila, kepada. Auliyaikum, rakan-rakan seagama kamu. Rakan-rakan seagama kamu. Ma'rufah, dengan cara yang baik. Kana, adalah ia. Zalika, itu. Fil kitab, dalam kitab. Masturo, yang ditulis.
Selalu nama masturah. Masturah ni ada dua ya. Kalau to, ini maknanya lah yang ditulis. Kalau tawau masturah perempuan. Ya. Itu mana yang tertutup atau yang ditutup. Ya. Kalau to, itu yang ni lah mana yang ditulis. Kalau tak, mana yang ditutup. Ya. Masturah. Kalau perempuan biasa kita letak ha. Ya, masturah. Ya. Baik, kita semak semula. An-Nabiyu, Nabi, aulah, lebih utama. Nabi lebih utama bil mu'minin dengan orang beriman min anfusihim, ya, daripada diri-diri mereka. Ya. Jadi kita mesti mengutamakan Nabi, ya, daripada diri sendiri. Itu maksudnya. Ya, ketika Nabi hidup, ya, utamakan Nabi daripada diri sendiri. Sebab itu Allah katakan Nabi itu lebih utama dengan orang-orang yang beriman daripada diri-diri mereka. Wazwajuhu ummahatuhum, dan isteri-isterinya ibu-ibu mereka. Allah dah bagi tahu isteri Nabi ni semua adalah ummul mukminin, ibu kepada semua orang beriman. Ya, jadi isteri-isteri Nabi tu Allah dah bagi tahu semuanya adalah ibu mereka yang beriman. Ya, sebab itu janda-janda Nabi tidak boleh dikahwini sebab dia dah ibu. Dah kedudukan ibu. Jadi tidak boleh dikahwini. Wa ulul arham, dan orang-orang yang mempunyai keluarga. Maknanya dimaksudkan ialah keluarga yang terdekat. Ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Sebahagian mereka lebih utama dengan sebahagian dalam kitab Allah. Mana yang adik-beradik kita ni, tu keluarga kita, dia lebih utama daripada orang lain. Itu maknanya. Ya. Kalau Nabi dan isteri Nabi lebih utama daripada orang mukmin. Tapi kalau keluarga yang terdekat, ya, itu lebih utama daripada orang mukmin. Ya, terkadang begini. Ya, keluarga terdekat kita buat kenduri kahwin. Kawan-kawan kita juga buat kenduri kahwin. Ya. Jadi kalau nak ikutkan mana yang lebih utamakan, ya, sudah tentulah keluarga kita yang terdekat kita kena utamakan sebab keluarga kita. Ya. Jadi begitu juga dengan hal-hal warisan pun, ya, keluarga yang lebih utama. Minal mu'minin, daripada orang beriman, wal muhajirin, dan orang-orang yang berhijrah. Mana keluarga itu lebih diutamakan daripada orang mukmin lain dan juga orang yang berhijrah. Illa an taf'alu ila awliyaikum, melainkan bahawa kamu perbuat kepada rakan-rakan seagama kamu ma'rufah, ya, dengan cara yang baik. Maknanya, ya, rakan-rakan seagama, ya, kamu, ya, berwasiat dengan cara yang baik, itu tidak ada salahnya. Kana zalika fi kitabi mastura, ia adalah itu dalam kitab yang ditulis, atau kitab yang ditulis. Itu, ya, maksudnya dalam hal keutamaan.
Nabi, isteri Nabi lebih utama daripada umatnya. Ya, kemudian dalam keluarga pula, yang terdekat itu lebih utama daripada orang lain. Itu maksudnya macam tu. Ya, lebih diutamakan. Ya, melainkan ya kamu perbuat ya dalam hal-hal yang berkaitan dengan ya lain-lain. Ya, itu maknanya rakan seagama kamu. Kamu berpesan, kamu berwasiat ya kepada rakan seagama kamu, itu maknanya tidak ada salahnya. Semua itu fi kitab masturo, dalam kitab yang ditulis. Ya. Baik ya, rasanya ada latihan yang perlu nak diselesaikan dulu. Boleh tak kita tengok latihan yang perlu diselesaikan? Soroh, ada tak soroh? Soroh boleh buka mic ya? Mic tak buka. Okey, buka mic. Buka mic. Okey. Ada soroh tak? Dibagi. Oh, tak ada. Ni saya nak tanya dulu. Soroh dulu kita akhir bab apa? Bab sulasi ke 3 huruf ke 4 huruf? 3 huruf ke 4 huruf? 3. Okey, nanti saya akan WhatsAppkan yang 4 huruf. 4 huruf ya. Contoh sekali, yang contoh yang ada kat situ, kemudian buat latihan dia. Buat latihan dia yang saya bagi itu 4 huruf ya. Yang untuk 4 huruf. Tapi kita boleh sambung Quran. Yang tu saya WhatsApp saja. Ya, okay, saya WhatsApp saja. Ha. Ha. Tak apa. Saya nanti saya bagi dia punya apa contoh. Buat contoh tu lah yang saya bagi tu, yang 4 huruf tu. Ya. Itulah nak bagi 4 huruf. Yang 3 huruf kira kita dah selesai lah tu. Dah lama. Lama sangat dah. Ya. Gitu yang 4 huruf pula. Ya. Okey, kita sambung lagi ayat tadi. Boleh kita sambung lagi. Yang tu saya postkan nanti. Ayat yang ke-7. Yang ke-7. Waiz dan ingatlah di waktu. Dan ingatlah di waktu akhazna, telah mengambil kami, minan nabiin, daripada nabi-nabi, mitsaqahum, akan perjanjian mereka, wa minka, dan daripada engkau, wa min Nuhin, dan daripada Nuh, wa Ibrahim, dan Ibrahim, wa Musa, dan Musa, wa Isa, dan Isa, ibna Maryam, anak Maryam, wa akhazna, dan telah mengambil kami, minhum, daripada mereka, misaqan, perjanjian, ghaliza, yang teguh.
Baik, saya masuk mula. Wa iz awazna minan nabiyyin, dan ingatlah di waktu telah kami mengambil daripada nabi-nabi misaqahum akan perjanjian mereka. Wa minka, dan daripada engkau ni mana nabi lah, Muhammad. Wa min Nuh, dan daripada Nuh, wa Ibrahim, dan Ibrahim, wa Musa, dan Musa, wa Isa, dan Isa ibn Maryam, Isa anak Maryam. Wa uzna minhum misaqan ghaliza, dan telah mengambil kami daripada mereka perjanjian yang teguh. Maknanya Allah telah meletakkan satu perjanjian, iaitu perjanjiannya ialah mengibadati Allah. Ia menyeru Allah, mentauhidkan atau mengesakan Allah. Itulah perjanjian yang Allah telah berikan atau telah ambil daripada semua, iaitu mengesakan Allah Ta'ala, menyembah Allah. Itu adalah perjanjian yang teguh, perjanjian yang kuat. Baik, sambung lagi. Liyas Allah, supaya ia bertanya, as-sadiqin, akan orang-orang yang benar, dari sidqihim, kebenaran mereka. Wa ada, dan telah menyediakan ia lil kafirina, bagi orang-orang yang kafir, azaban alima, azab yang amat pedih. Baik, saya masuk mula. Liyas ala sadiqina an sidqihim, supaya ia tanya. Ia di sini ya Allah, Jadi Allah tanya akan orang-orang yang benar, an sidqihim, dari kebenaran mereka. Maknanya Allah akan tanya, sebab rasul-rasul ini menyampaikan risalah. Adakah mereka sahut risalah Allah? Jadi Allah akan tanya dari kebenaran itu. Wa'ada lil kafirina azaban alimah, dan telah menyediakan ia bagi orang yang kafir azab yang amat pedih. Maknanya orang-orang yang tidak mau menyahut, menolak, mengingkari seruan rasul-rasul Allah ini, Allah sediakan azab yang amat pedih. Baik, sambung lagi. Ya ayyuha, wahai allazina, orang-orang yang amanu, telah beriman mereka, uzkuru, ingatlah olehmu, nikmatullah, akan nikmat Allah, alaikum, atas kamu, di waktu, ja'atkum, telah datang ia kepada kamu, junudun, tentera-tentera, fa'arsalna, lalu telah kami kirimkan,
alaihim atas mereka. Riha akan angin. Wa junudun dan tentera-tentera. Lam tarauha, tidak kamu lihat akannya. Wa kana Allah, dan adalah Allah, bima, dengan apa yang, ta'maluna, kamu kerjakan. Basira, amat melihat. Baik, sama semula. Ya ayyuhalladzina amanu zkuru nikmatallahi alaikum. Wahai orang-orang yang telah beriman mereka, ingatlah olehmu akan nikmat Allah ke atas kamu, izja'atkum junudun, ya, di waktu telah datang ia kepada kamu oleh tentera-tentera. Ya, tentera-tentera ni tentera kafir datang kepada untuk menyerang orang-orang yang beriman, yaitu pada peperangan Handak. Ya, peperangan Handak. Handak ni, ya, orang-orang Islam gali parit keliling Madinah. Ya. Farsalna alaihim rihan, dan telah kami kirimkan atas mereka akan angin. Ya, wa junudan lam taroha, dan tentera-tentera tidak kamu lihat akannya. Mereka nak gempur Madinah, seramai-ramai orang, seramai-ramai tentera nak gempur Madinah. Tapi orang mukmin, ya, telah mempersiapkan, ya, parit untuk mereka akan lalui parit tu. Jadi mereka tak boleh terus ke Madinah, melainkan mereka terjun ke parit itu dulu baru boleh menyeberang. Ya, walaupun parit itu tak ada air, tapi mereka kena masuk ke dalam parit itu, mudahlah orang Islam untuk menyerang. Tapi Allah utuskan apa? Angin. Angin pasir. Ya, sehingga mereka, angin pasir, bayangkanlah, sampai tak dapat melihat, tak dapat nak bernapas macam tu. Dan kemudian Allah turunkan lagi tentera yang tak dapat dilihat malaikat untuk bantuan orang-orang mukmin. Ya, wa kana Allahu bima ta'maluna basir, dan adalah Allah dengan apa yang kamu perbuat, ya, amat melihat. Jadi artinya, ya, inilah nikmat yang Allah telah, ya, memberikan kepada orang mukmin. Orang-orang munafik dah cabut lari dah, habislah kita ni, habislah, kata dia. Ya. Nabi kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang mukmin kata pun hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah kami Allah sebaik-baik yang melindungi. Ya. Tengok. Ya. Mereka, orang-orang Madinah, dah berusaha sedaya upaya untuk mempertahankan Madinah daripada serangan tentera bersekutu. Ya. Itulah salah satu caranya. Ya, mereka bermesyuarat, mereka gali parit, ya, disebut sebagai Handak. Ya. Mereka buat parit, ya, untuk sebab jadi tentera itu tak dapat nak terus direct ke Madinah, melainkan mereka perlu melalui parit itu. Jadi sebagai satu pertahanan parit itu. Ya. Jadi, ya, Allah tolong, datang angin. Angin ini hanya mengenai tentera-tentera musyrikin itu. Angin apa? Angin ribut, ya, angin-angin yang menerbangkan pasir. Ya, angin pasir, ya. Kalang kabut mereka. Ya, dan begitu juga malaikat-malaikat jadi tentera Allah yang membantu orang mukmin yang kamu tidak lihat dia, ya, tapi Allah bagi tahu. Ya. Baik, ya, sekadar itu dulu untuk hari ini sampai ayat 9. InsyaAllah kita akan sambung semula, dan saya akan iringi dengan pelajaran surah nanti. Ya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim.